عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال بل ينبغي للمريد. Mari depan ai. Allahumma salli ala sayyidina. Sifat sila mari depan. Qala bal yanbaghi lil muridi. Bahkan patut bagi seorang murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bal yanbaghi lil muridi ألا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخراه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. بل ينبغي. Bahkan patut ataupun wajar bagi seorang murid. Yang bagi lil muridi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alla yuharrika lisanahu, bahawa dia tidak menggerakkan lidahnya illa bitilawatin, melainkan digunakan untuk membaca Al-Quran, au zikrin, ataupun digunakan untuk berzikrullah, au nushin li muslimin, ataupun bertujuan menasihat orang Islam yang lain, au amrin bima'rufin, ataupun menyuruh orang melakukan kebaikan,
au nahyin an munkarin, ataupun menegah orang daripada kemungkaran, au syai'in min hajati dunyahu, ataupun sesuatu daripada keperluan dunia dia, allati yasta'inu biha, yang menolongnya, ala ukhrahu, di atas akhiratnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kullu kalamin, setiap cakapan, kullu kalami ibni Adam, setiap cakapan anak Adam, alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendatangkan kemudaratan kepada dia. Tarik pintu mas. La lahu, tidak memberi keuntungan kepada dia, illa zikrullah, melainkan zikrullah, au amrun bima'ruf, ataupun menyuruh orang kepada kebaikan, au nahyun an munkarin, ataupun menegah orang daripada kemungkaran. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, bal yanbaghi, bahkan sepatutnya, sewajarnya, lil muridi, bagi seorang murid itu, alla yuharrika lisanahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa dia jangan menuturkan lidahnya, illa, melainkan bitilawatin, untuk membaca Al-Quran, au zikrin, ataupun berzikrullah, au nushin bima'ruf, ataupun menyuruh orang buat baik, au amrin bima'ruf, au nahyin an munkar, ataupun mencegah orang daripada kemungkaran. Baik, daripada apa yang Imam Haddad sebut ni, dapat kita faham kata betapa pentingnya lidah itu digunakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun dipelihara. Betapa pentingnya lidah dipelihara. Maknanya lidah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa besarnya yang dikatakan mudarat lidah. Maka lidah ni Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta dia untuk digunakan kepada yang disebutkan sahaja, sebagai modal kita untuk kita menuturkan sesuatu yang mendatangkan kita manfaat, ataupun memberi kita kegunaan berharga daripada kurniaan lidah yang Allah kurnia pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Haddad, lidah ni jangan gerakkan dia melainkan untuk baca Quran, zikrullah, nasihat orang, suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. 5 perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran, zikrullah, nasihat orang, suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Baik. Yang keenam, kalau kita tak buat tu, kita nak cakap juga, cakap perkara-perkara yang ada tujuan keduniaan. Dan tujuan keduniaan ini sebenarnya dia bukan semata-mata dia ada tujuan dunia, tapi dia tolong akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna kait juga dengan akhirat. Baik. Yang pertama baca Quran. Yang kedua zikrullah. Yang ketiga nasihat orang. Hak ni lah pusingan dia, nasihat orang, suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Lepas tu cakap perkara dunia yang boleh bantu akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya kalau cakap lain daripada hak dia sebut ni tak bermanfaat lah.
tak berguna dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu orang kata no, terlajak perahu boleh hundak, terlajak kalam buruk padanya. Baik. Jadi setiap orang nak cakap ni kalau macam tu dia kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena berkira-kira dululah nak cakap apa. Kalau dia cakap benda yang tak berfaedah, rugi masa, buang masa. Banyaklah di sana orang yang duk buang masa. Cakap bersembang tak habis-habis. Cakap. Cakap banyak ni dia melemahkan badan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, cakap banyak ni dia mengikis semangat. Semangat kita tu akan terakis dengan cakap banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya cakap banyak ni cakap hak tak termasuk dalam hak kita baca ni. Mana sembang jangan banyak. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak kita nak sembang tu, hak kita nak cakap tu berfaedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau bercakap tu pi perkara yang haram, lagi-lagi tegahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada apa nak cakap, diam. Maka sebab itu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia kata benar baik ataupun diam saja. Tengok pedoman Rasulullah. Kalau kita kata kita ni beriman kepada Allah dan hari akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak cakap ni benda baik ya. Kalau benda baik tak ada dah nak cakap, diam. Jangan cakap. Kalau kita bercakap benda baik, untung kita. Kalau kita bercakap benda buruk, mudarat kita. Sebab cakap ni dia bukan sia-sia no. Cakap ni dia bukan macam debu yang berterbangan. Tidak. Cakap ni akan dipersaksikan. Ni malaikat sebelah kanan, malaikat sebelah kiri. Dia tak ada cakap, dia panggil apa? Lidah tak bertulang. Cakap ni, hak cakap tu dia ambil kira. Sebab tak ada satu pun yang Tuhan buat tak dikira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cakap apa? Cakap ni malaikat tulis. Cakap apa? Kalau kita ni nak berjaya di dunia, nak turut berjaya juga di akhirat, cuba tengok Tuhan kata, qad aflahal mu'minun. Midi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lagi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah kata qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang berjaya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka dalam sembahyang mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang benda lara mereka tak mau. Mu'ridun ni berbalik belakang. Kalau benda lara tak mau, tak main. Banyak orang suka benda lara. Benda lara ni benda sia-sia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pi rumah orang bersembang. Orang main rumah kita bersembang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dulu-dulu kalau orang main rumah, orang ketuk pintu, ya Allah Tuhanku,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolonglah jangan bagi hak mai ni mengalpakan aku daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tuan rumah ni dia boleh tolak tetamu yang memudaratkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak mai ni nak bagi kita galit, dia boleh tolak. Tu hak dia. Sebab hak Tuhan lebih penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni nak baca Quran. Tengok mai hak nak bagi kita lara, tak payah terima. Minta maaf, saya tak boleh terima. Saya nak baca Quran. Kita boleh terima yang bagi manfaat kita. Ni hak kita, tuan rumah. Kalau mai ni saya ada hajat sikit. Baik, insya-Allah apa hajat? Sekian. Jadi tetamu, bila kita terima daripada tetamu, kita kena muliakan dia. Tapi kalau dia mai nak timbulkan masalah, nak timbulkan dosa, dia ni kalau mai dia kata-kata ke orang, jangan terima, minta maaf, saya tak boleh terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cakap kita ni diperkirakan oleh Allah. Diperkira oleh Allah. Orang berjaya selepas dia semayang, dia jaga cakap benda yang sia-sia. Kalau dengar kawan-kawan duk bersembang menang-menang mampu, kadang-kadang kita nak pergi nak sapuk sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu buat sikit muhasabah. Okey tak kalau aku join sekali sahadat Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau para sahabat bersembang, Nabi duduk sekali, Nabi dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi menyampuk kalau benda tu bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau benda tu benda yang Allahumma salli ala sayyidina, ada joke sikit, tapi kita senyum. Sallallahu sayyidina Muhammad. Orang beriman ni ataupun kita lah, kita bukan kita tak boleh sembang langsung. Bukan tak boleh nak duduk sembang, nak bermesra-mesra. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana ada fas-sa'ah was-sa'ah. Kita ni kalau kita nak serius sangat, stres, tekanan, tapi ada masa kita nak sembang-sembang masalah Sayyidina Muhammad, kita nak release tension, boleh. Cerita dia macam ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kat Sayyidina Umar, aku rasa aku munafik dah Umar. Orang kata macam tu. Aku ni bila duduk dengan Rasulullah rasa dekat dengan syurga. Merasa takut sungguh neraka tu. Balik rumah, jumpa anak bini, hilang dah rasa dengan Nabi tadi tu. Aku rasa aku munafik dah. Sayyidina Umar kata, kau kalau macam tu, aku pun munafik juga. Aku macam tu juga. Duduk dengan Rasulullah rasa dekat dengan Allah. Balik rumah hilang. Allah, munafik dah kita. Jom jumpa Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah. Pakat dua-dua orang ni kata, Rasulullah, kami munafik dah Rasulullah. Dia kata, apa pada ni? Dia pun cerita, kami ni mai depan apa ni dia. Kami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami kalau duduk dengan engkau, kami rasa dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Balik rumah, habis. Munafik dah kami Rasulullah. Apa Nabi jawab? As-sa'atu fas-sa'atu was-sa'ah
As-sa'ah was-sa'ah. As-sa'ah was-sa'ah maknanya ada juga masa kena kita ni macam tu. Di rumah melawak-melawak, sembang-sembang apa masalah Sayyidina Muhammad. Jadi benda ni, release tension ni dia hajat. Dia keperluan dunia yang boleh tolong akhirat kita. Bila kita dah tekanan apa sembang masalah Sayyidina Muhammad, melawak dengan anak kita, melawak dengan isteri apa semua masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu habis tumpu balik pada akhirat. Ni manusia. Dia panggil hajat. Tapi kalau dah mula nak kata ke orang, tak boleh lah. Tapi dah mula nak tikai orang, nak hina orang, tak boleh dah lah. Dah mula nak fitnah siapa-siapa, tak boleh dah. Baik, jadi subhanallah, hidup kita ni disebut dengan cakap bagi ada keperluan cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi kita bersabda, kullu kalami bani Adam alaihi. Setiap cakapan anak Adam berdosa, alaihi akan dipertanggungjawabkan ataupun akan diperkirakan mudarat. La lahu, maknanya dia tak mendapat keuntungan daripada dia bercakap, illa zikrullah, melainkan zikrullah. Sebab itu hidup ni kena bawa tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup ni kena bawa tasbih. Jangan dia bawa handphone je, bawa tasbih. Tak kiralah tasbih yang beruntai ke ataupun tasbih digital ke, bawa tasbih. Hari ni orang lah buh tasbih di jari sebab nak tasbih, nak berzikir, nak kata astaghfirullahalazim, nak selawat ala sayyidina. Baik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah ustaz dulu, dia kalau bawa kereta, dia buat tak laju 80 ya. 80 ni pasal dia nak pegang tasbih. Dia bawa kereta, dia pegang tasbih. Tasbih hak yang beruntai tu. Salat sunnah, dia bawa tasbih. Kemudian salat sunnah Muhammad, dia beli tasbih hak besi tu. Hak pramugari duk kira orang atas flight tu. Kita pun tak tahu kata pramugari duk guna hak tu. Dia kira 1 2 1 2 3. Cepat pula tu. Dia kira tu. Hari ni dah ada digital. Pakai digital. Macam-macam. Maknanya selari dengan arus zaman yang makin maju, maka disiapkan juga untuk orang beriman berselari dengan agama. Cuma nak guna tak mau guna aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kalau nak bawa laju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kalam anak Adam ni dia akan dipertanggungjawabkan dia pihak yang dia bercakap. Tak ada untung dia daripada kalam dia kecuali zikrullah, manakan zikrullah. Sebab itu Nabi sebut ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ni semua Tuhan laknat. Dunia, kalau kata dunia ni semua dia laknat Tuhan. Dan dia laknat apa yang dalam dunia ni, manakan zikrullah, manakan hanya zikrullah. Zikrullah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia kena berzikir. Mulut ni kena berzikir. Lepas kena pegang tasbih. Sebab tasbih ni dia alat nak ingat. Kita tak pegang tasbih, kita terlupa. Lepas tu kalau tengok orang-orang tasawuf, orang-orang tariqat, tasbihnya bukan
Bukan 100, bukan tasbih sejuta macam kita. Ala Sayyidina Muhammad. Tasbih dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hanyalah 33 aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 33 saja. Tapi 33 ni jalan. Dia nak jalan ni, nak macam ni, dia kena dah biasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau nak terus main pegang macam tu, tak main. Dah biasa dah. Allah bisa tegal biasa. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mulut berzikrullah, tangan gerak macam tu, nanti bila dah jadi biasa, jalan macam tu ya. Mulut tak kata dah, hati dah kata Allah, 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 Allah. Macam Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, dia mengajak dia pegang tasbih. Mulut cakap, tasbih jalan. Kita ni kalau tasbih berhenti, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita cakap, tasbih berhenti. Tak, dia mulut cakap, tasbih jalan. Hati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya dia asuhan juga. Mengasuh diri, mendidik diri, mentarbiah diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kalau nak bercakap, suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik ni menyebabkan ataupun risikonya orang tak suka kat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami ingat waktu kami budak-budak dulu, saya pengurusi badan dakwah waktu belajar di sekolah Mahat Mahmud Darul Islam tingkatan 5, tahun ambil SPM Salah Sayyidina Muhammad, diamanahkan sebagai pengurusi badan dakwah Mahat Mahmud Salah Sayyidina Muhammad. Tahun depan lagi sekali jadi pengurusi badan dakwah juga Salah Sayyidina Muhammad. Kami hidup di zaman dakwah mula nak maju. Zaman tu Allah tahun 80-an, tahun 82 saya masuk Mahat Mahmud, dakwah ni baru nak mekar. Zaman tu orang pakai kelumbung. Tak ada kelumbung. Lah ni orang pakai tudung. Dulu orang pakai kelumbung. Kelumbung ni masalah Sayyidina Muhammad yang buh apa tu, hak bulat tu, hak tarik macam tu apa ni, hampa rompan habang dah sat. Benar apa manik urai kerongsang, betul. Pakai tu pakai kelumbung. Waktu saat masuk Mahat Mahmud, waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, kakak-kakak yang tingkatan 6 masih ada yang pakai kelumbung. Mana main sekolah pakai kelumbung. Zaman tu boleh pakai kelumbung, boleh pakai tudung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi generasi yang pakai kelumbung tu ada 2-3 orang lagi. Tahun depan tak ada dah, mereka dah keluar. Maka timbullah generasi baru yang pakai tudung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dakwah ni, angin dakwah bertiup. Yang menggerakkan dakwah ketika itu Al-Arqam. Orang yang tengok, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok orang Arqam pakai purdah ni, yang hak nak dia baik ni teringin nak dia macam depa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan bagi. Banyaklah budak-budak universiti yang ikut Arqam ketika tu. Sebab suka tengok pakai purdah.
Zaman tu pula orang-orang dakwah ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia sanggup sekalipun orang kata depa hantu kum-kum. Ingat lagi. Pasal apa hantu kum-kum? Tak tahu main kat mana. Hantu kum-kum, hantu kum-kum, hantu kum-kum. Sebab assalamualaikum kot. Yang patut assalamualaikum, tak jawab dosa. Lepas tu dia buh kat lepas ni hantu kum-kum. Zaman tu soalan Sayyidina Muhammad. Mana orang yang nak pakai burdah ni, dia kena betul-betul, dia kena ada jati diri, dia kena ada kekuatan mental, sebab dia nak pertahankan yang dia pakai. Sebab pakaian tu pakaian sahabiyah generasi zaman Rasulullah. Zaman lah dah biasa pakai burdah. Allahumma salli ala sayyidina. Orang tak pelik, orang tak perak, orang tak pelik. Bahkan kadang-kadang orang burdah ni, dia rasa bangga pula pakai, dia rasa up to date pula pakai burdah. Soalan Sayyidina Muhammad. Sedangkan tahun 80-an tu satu perjuangan nak pakai burdah. Kadang-kadang orang ini dia pakai burdah, dia tak tahu pasal apa dia pakai burdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pakai burdah, lepas tu dia update dia dalam Facebook. Pakai burdah ni nak tutup diri, tiba-tiba tonjol diri, tak kena. Sebab orang perempuan yang baik ialah orang perempuan yang orang lelaki tak kenal dia, dia pun tak kenal orang lelaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau pakai macam tu orang tak tahu. Tapi dunia berputar, hari ni semua pakai pudah. Laki-laki pun berpudah juga. Zaman lah ni, saya mari berhenti beli kopi Hainan, pakai pudah dah tu. Ustaz dah. Oh, dia kenal juga. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, ni zaman berputar. Waktu hari itu hampa kata orang pakai pudah begini. Hari ni semua orang dah pakai pudah. Tak kata tak pakai pudah, apa akan jadi? 2,000, 5,000. Waktu mana mula-mula PKP dulu, waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana mula-mula PKP, waktu tu saya masih dapat berkuliah di Kuala Lumpur. Waktu keluar daripada masjid, masalah Sayyidina Muhammad, tengok 2 orang polis penguat kuasa. Mula saman compound orang tak pakai pudah. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia bagi pudah emas lah. Dia bagi emas, dia minta 2,000. Tu maknanya akhirnya orang pun takut pakai pudah lah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina. Dia pudah ni kalau pakai macam depa ni pakai, tak apa, tak mudarat. Boleh menapah. Kan? Tapi kalau lah lama lagi kena pakai ni, takut mudarat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut mudarat. Kalau lama pakai tak tutup ni, ni orang tak tahan ni, dia biji-biji muka dia rosak. Allahumma salli ala. Lepas tu pula kena tambah lagi double pula. Tak tahu jadi apa gitu. Allahu akbar. Kita pun kena ikutlah buat macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harap-harap tak lama lah akan berlaku. Kita ni sebenarnya kena gantung dengan Tuhan. Kalau semata-mata kita duk gantung dengan emas, sampai bila pun tak akan selesai. Dan saya rasa syukur sebab dengar perkhabaran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerajaan akan menganjurkan satu malih zikir zikir apa dia panggil? Zikir satu Malaysia. Kita panggil zikir perdana lah, soalan Sayyidina Muhammad. Macam tu lah. Mari orang cerita, saya pun tak tengok kenyataan lagi. Jadi mana nak berzikir ni, maknanya satu Malaysia, soalan Sayyidina Muhammad. Cumanya saya dengar mereka cerita soalan Sayyidina Muhammad nak buat ikut macam ni. Negeri ni Johor
negeri ni asar, negeri ni maghrib, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tak tahulah apa Allahumma salli ala Sayyidina relevannya buat macam tu, tak tahulah. Jadi kalau biasanya orang buat, mana serentak waktu tu subhanallah, mana semua seluruh negara ni buat sekali. Tahfiz, pondok, surau, masjid, di rumah, masalah Sayyidina Muhammad. Mungkin insya-Allah, mungkin tu adalah satu perkembangan baik, sebab kerajaan mungkin tengok pelaksanaan di Brunei. Brunei ni dah zikrullah ni telah memadam. Kita jelas tengok orang Brunei. Lepas dah hadir pasal malam, soalan Sayyidina dah berimpun lah. Itulah kata kita ni kena gantungan Tuhan. Kita lemah, tak boleh buat dengan diri kita sendiri. Dia kena berpaksi kepada kita dengan Allah, pergantungan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita duk pakai kita ya, duk naik lagi. Ini dah 15,000. Tak tahu nak turun macam mana. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi semua cakapan anak Adam dosa. Tak ada manfaat melainkan zikrullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Orang hidup jalan, duduk di pasar-pasar malam, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tak tutup aurat, suruh tutup aurat. Yang berimpun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang tu kita tengok tu, hikmah PKP ni, orang melepak tak banyak dah, hak buang masa tak banyak dah. Sebab kalau jumpa hak buang masa tu, ada tindakan. Tapi hak lain pula lah masalahnya, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau berimpun, berzikrullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak tu kena ada budi bicara. Berimpun macam mana tak boleh? Berimpun macam mana yang boleh? Tu kena cari solusi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda ni tak boleh sangat, dia ketat sangat, tak boleh. Contoh kata-kata, orang sembahyang raya. Orang sembahyang raya, betul mereka tak ikut SOP, mereka dah penjarakan. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditangkap. Tangkap pula macam satu penghinaan pula, tak pakai kasut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina, dia ni kena pakai akai juga. Dia kena pakai akai juga. Orang main semayang, betul lah tak ikut SOP, tapi dia kena ada timbang rasa, dia kena ada budi bicara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barulah dia harmoni. Jadi kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada saat-saat mendatang lah, pada pihak diri saya, semua kita ni ada perasaan, ada hati. Kesian tu, tengok bangla kena orang panggil apa? Deret pi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan hina orang yang buat ibadat. Takut nanti kita kena. Hak Tuhan nak abuh kat kita tu, kita takut tu. Tu kerisauan saya lah. Dia bila mana benda-benda hak macam ni, benda agama ni, kena sensitif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya bercakap juga dengan pegawai polis. Bila mai orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak yang kena, yang patut kena dengan sebab langgar SOP. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina, ada polis yang timbang rasa. Sebab nak ambil tindakan tu, dia fikir 2-3 kali.
Di hati dia demai juga perasaan takut menzalimi. Lepas tu bila macam tu, masalah saya dia tak mau dia tak mau jangan ada tapi kamu pi kalau suruh orang pi. Maknanya dia pihak diri dia tu dia rasa. Jadi saya harap pihak berwajib ni timbulkan juga perasaan rasa-rasa tu. Tak apalah hari ni hari orang, esok ni kena kat kita. Macam mana? Salah Sayyidina Muhammad. Ni kita fikir hak orang. Jadi boleh kita mengambil tindakan, tapi budi bicara tu kena pakai semua. Allahumma salli ala sayyidina. Kita bukan robot. Kita ada perasaan. Jadi subhanallah, moga-moga masalah Sayyidina Muhammad, perkara yang berkaitan ni saya harap dapat kita renung-renungkanlah insya-Allah. Qala kullu kalam ibni adam alaihi la lahu illa zikrullah au amrun bima'rufin au nahyun 'an munkar. Dia perkara suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat ni penting dalam masyarakat. Ni saya cakap ni ialah di atas stand suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Tuhan nak bertanggungjawab di akhirat esok, terlepaslah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal hang tak abang, pasal hang tak cakap. Jadi saya harap terlepaslah benda tu dengan Tuhan. Sallallahu sayyidina Muhammad. Baik. Dalam masyarakat, kalau tak ada orang yang suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat, maka lingkup rosak masyarakat. Dia kena ada suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Kalau orang tak buat baik, suruh orang buat baik. Kalau orang buat jahat, halang jangan buat jahat. Ini kerja siapa ni? Ini kerja semua orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak kira tempat, tak kira di mana-mana. Kalau benda tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang tak mampu dia buat seorang, dia kena buat dengan ramai. Dia kena ada badan, dia kena ada organisasi, dia kena ada NGO. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak mampu dibuat seorang, maka dengan ada orang yang suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bala yang Tuhan nak turunkan ditahan. Tapi kalau tak ada sama sekali orang yang suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat, maka tak ada tapisan dari langit, dia akan turun, semua akan kena. A'udzubillah min dzalik. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah, saya setuju kalau pihak kerajaan nak menganjurkan zikir perdana. Zikir perdana ni penting. Kita harap insya-Allah, tapi kena konsisten, istiqamah. Kalau buat sehari tu tak jadi, dia kena konsisten, istiqamah. Sedih sangat bila mana kita pergi masjid, kita tengok penuh tik cicak, sebab orang tak mai dah. Bila kita pergi masjid, masalah Sayyidina Muhammad, tengok penuh dengan sawang, sebab orang tak mai dah. Harap-harap situasi ini tak lama dan tak berlanjutan. Dengan rahmat Allah dia selesai. Tapi macam itulah, para ulama kena jadi pemangkin kepada umat ni untuk kebangkitan agama, untuk agama ni diserlahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menolak penyakit Covid yang melanda umat manusia pada hari ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Pengajian kita selepas subuh ni ialah Zaimah sekeluarga, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, Ibrahim, Nur Azlin, Amirul Irfan, Irdina, Amelia, Danish, Shah Alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Nur Aini sekeluarga, Pasir Mas, Syarifah Rahmah dan suami Muhammad Rizal Hasani bin Ma'roni, dan para arwah hamba Allah Jitra, arwah Osman, arwah Ayub, Nur binti Abdullah, Cik Wu, Allah Ustaz, Nur Aisyah binti Ali Muhammad,
keluarga Sungai Petani, dan Zahar Yusuf Ampang. Nur Halinda Husin, Muhammad Khairul, Nur Khairul Najwa, Muhammad Khairul Adib, Taman Datuk Senu, Sentul, KL. Puan Zainab Daud dan keluarga, Syashidah Husin keluarga Taiping, Salmah Ismail keluarga Selangor, Azali dan Siti Fatimah Abdullah, UUM Sintuk, Puan Syuhaida Ramlis keluarga KL, Puan Nurizan Makzin KL, Lina Azlina Ibrahim Langkawi, hamba Allah Tawau Sabah, Azida Muhammad Abdul Muiz Baharul Hizat Qayyim Anik Sumayyah, Taman Kilara Puchong, Selangor. Hamba Allah sekeluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin bin Ahmad Rozita, Taman Soga, Batu Pahat, KL, Johor. Hamba Allah Kampung Padang Jitera, Hajah Syah Haji Parman, Taman Kemas JB, Marzuki Abdullah Putrajaya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yarham Kamsani, Sabtu Talib, Awaluddin Talib dan Kamari Hashim. Zainuddin dan keluarga, hamba Allah Kuala Lumpur, hamba Allah Taman Seri Rembau Negeri Sembilan, Nur Hasrina Hashim Semabuk Melaka, Sarimah Rahmat dan Muhammad Nazim, Nurul Nadia Kamilia Mustafa, Pasir Gudang Johor, Nur Halinda Husin, Taman Datuk Senu, KL, Danish Kona Bagan Najam Batawas, hamba Allah Dungun Terengganu, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbang, Nur Azlina Ismail, suami anak-anak Selayang, Auzir bin Muhammad Yaakob, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Auzir bin Muhammad Yaakob dan arwah Nurliah binti Bujang pinggir TTDI, Nur Aisyah binti Muhammad sekeluarga Sa'ala Sayyidina Muhammad, Nur Wahida dan suami Kampung Cegak Pendang, Marina Muhammad Nur, Taman Permata, KL, Siti Nur Hayati dan anak Muhammad Aiman, Sa'ala Sayyidina Muhammad, Gelempak Shah Alam. 45 Hajah Wan Nazariah binti Anas keluarga Bukit Jalil, Muhammad Satria Budiman Kajang, Selangor, Saiful Azri bin Nazim dan Liza Yusof Seri Manjung, Azza Azizah Mukhtar Kampung Jelutong Tobiak, Rahmah Zaliza dan anak-anak dan para arwah Tasik Lugong Pulau Pinang, Fatimah keluarga Ceras, Hajah Zubaidah Haji Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizur Rashid Kulim, hamba Allah Kampung Senama Ulu Rembau, Nur Mahida binti Yusuf Batu Kurau Perak, Muhammad Asri Yusuf keluarga ayahanda dan arwah bonda Ampang, Selangor, Wan Nur Izati Wan Yusuf Taman Semenyih Indah Semenyih, Selangor, Muhammad Danish Tarwis keluarga Selangor, Izahar Ibrahim Lostang, Haidah Syafi'i dan Muhammad Faris Muhammad Idrus Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Nur Fadilah Martan dan keluarga Puchong, hamba Allah Serendah, Selangor, Farah Fatin Omar Syasha Puncak Alam, Selangor, Mastura Abdul Latif Johor Baru, Rogayah dan keluarga Kok Diang, Kedah, Nur Ain Haniza keluarga Subang Bistari, Selangor, Hajah Harniza Hajah Husniah Iman Izani Iman Alisha Muhammad Ammar Hadif Kajang, Muhammad Azlan Azizan dan Nur Lela Sungai Petani, arwah Haji Abdul Latif Haji Omar, arwah Fatimah Hassan, anak-anak menantu keturunan Biduk Singapura, Haslina binti Muhammad Nur dan keluarga Sungai Layak Sungai Petani, Muhammad Nur dan Nur Riziana keluarga Miru Kelang, Mazni dan keluarga daripada Melaka, khususnya hamba Allah Kampung Banggul Cempedak Serada Terengganu, 1972 Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka. Mudah-mudahan Allah ampun, Allah angkat, Allah mudahkan semua urusan penaja-penaja kita, insya-Allah, juga penyumbang masjid kita dan juga semua yang memberi sokongan ke arah pembangunan pondok darsa dan semua yang memajukan pusat pendidikan Islam di seluruh tanah air kita. Amin. Moga-moga Allah SWT murahkan rezeki mereka, Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka,
Allah bagi kesembuhan pada sakit yang menimpa. Allah angkat penyakit Covid yang melanda. Allah selamatkan kita semua daripada musibah ni. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh semua. Allah jadikan akhir hidup kita ialah husnul khatimah. Allah jadikan taufik dan hidayah pada kita berkekalan sampai ke hujung usia kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia. Anak-anak terbimbing kepada agama. Isteri patuh pada suami. Suami jadi payung kepada keluarga. Kita doakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama dengan kita, membantu, menolong kita untuk kita hidup dalam keadaan kembali pulih macam biasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dengan pandangan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allah ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hasri illa yasar. Suhaib dengan Amiratul Musa. Tak lagi bab